Memastikan tenaga yang selamat, mampan, mampu milik dan mudah diakses. Itu matlamat utama penubuhan Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS yang dilaksana berpandukan Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040 SERAM 2040. Alicia Ornella Michael ada butirannya. Pelan itu sendiri diolah dan direncanakan oleh kita sendiri, IKOS. Jadi maksudnya kalau kita buat perancangan yang kita laksanakan sendiri, kita mesti pastikan ianya berjalan dengan baik dan juga kita ada rasa kepunyaan, sense of ownership. 16 inisiatif strategik digariskan dalam SERAM 2040 sebagai tulang belakang IKOS. SERAM 2040 dilancarkan pada 19 September 2023 bagi menangani keperluan jangka pendek dan membina daya tahan jangka mampan untuk industri tenaga Sabah. Ia dirangka bagi memastikan jidar simpanan penjanaan elektrik negeri mencukupi selain meneroka teknologi baharu dan mempelbagaikan sumber bahan api. Terdapat 3 peranan utama IKOS. IKOS ni seperti yang kita tahu mendukung hasrat kerajaan untuk mengambil alih kawal selia sektor keselamatan di Sabah lah. Oleh itu untuk memastikan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan sektor tenaga di Sabah dijalankan dengan selamat, teratur dan mengikuti piawaian yang telah ditetapkan. Turut dilancar ladang solar berskala besar, pembangunan loji janakuasa baharu berkapasiti 100 megawatt dan pembelian tenaga dari Sarawak yang dijadual bermula tahun ini. Membantras aktiviti penyambungan haram dan pengusikan meter turut menjadi tanggungjawab IKOS. Kita akan giat menjalankan aktiviti penguatkuasaan untuk kita kesan semua dobi-dobi yang tidak berlesen ni lah. Seperti yang kita sedia maklum, banyak juga dobi-dobi di luar sana yang masih perlu diperiksa dan perlu mematuhi keperluan perundangan. Harapan seterusnya agar masyarakat dapat menerima dan juga mematuhi enakmen bekalan elektrik dan juga gas, dan apa yang kami pentingkan adalah keselamatan setiap masyarakat di Sabah. Kita ada macam-macam isu, contoh karan tak cukup, benda tu semua kan, dan di sinilah peranan IKOS sebenarnya untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah tersebut. Bagi melahirkan pekerja mahir yang memenuhi kehendak industri, IKOS turut mentauliahkan sebuah pusat latihan dalam bidang gas di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan elektrik dan gas oleh Sabah menerusi IKOS merupakan langkah besar ke arah memastikan bekalan tenaga yang lebih stabil, selamat dan mampan. Semoga Sabah dapat terus menikmati sistem tenaga yang lebih cekap dan mesra alam bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan ekonomi negeri ini. Alicia Ornella Michael, RTM. Banjir di pedalaman atas Sabah semakin serius, 7 PPS dibuka. Itu antara fokus berita dari Sabah petang ini. Perinciannya kita bersama Jovinia Jim di Kota Kinabalu. Jovi, teruskan. Baik Syahira, 2 buah pusat pemindahan sementara diaktifkan di daerah Suk menjadikan 7 PPS dibuka setakat ini. 5 lagi PPS di daerah Napawan. Ia sekaligus menjadikan jumlah penduduk di PPS meningkat kepada 590 orang daripada 163 keluarga. Tengah hari tadi, hanya 391 orang daripada 96 keluarga berteduh di 5 PPS di Nabawan. Berdasarkan infografik Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, 199 penduduk ditempatkan di 2 buah PPS di Suk. Bilangan kampung terjejas banjir juga meningkat kepada 32 buah berbanding 30 kampung tengah hari tadi.
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyalurkan RM813 juta untuk pembiayaan pembangunan usahawan di negeri ini tahun lalu. Ia memberi manfaat kepada 53,000 usahawan dan koperasi di Sabah. Justru Menteri Berkenaan Datuk Iwan Benedict mahu lebih ramai usahawan dan koperasi tampil memohon inisiatif yang disediakan kerajaan. Katanya KUSKOP juga giat melaksanakan pelbagai program secara fizikal dan dalam talian untuk memudahkan usahawan mendapat maklumat mengenai inisiatif yang boleh dipohon. Mudah-mudahan kesedaran keusahawanan di Sabah itu tidak hanya pada 53,000 yang mendapat manfaat tahun lepas, tapi kita mahu tingkatkan lagi. Jadi dari segi sasaran itu saya ingin melihat pembiayaan geran yang kita salurkan pada tahun 2025 ini lebih besar daripada yang kita salurkan tahun lepas. Datuk Iwan ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri APCO Malaysia di Sandakan. Program tahunan ini bertujuan mengeratkan silaturahim dan meningkatkan kebersamaan antara ahli APCO dan masyarakat setempat. Kita berjalan ke akar umbi. Kita mendengar segala permasalahan dan kita ingin menjadi pemudah cara dalam segala permasalahan itu. Kita faham bahawa semua ini perlukan kesatuan, perlukan kerjasama di antara satu sama lain. Kementerian Pendidikan Tinggi akan menganjurkan program Jom Masuk U di Sandakan dan Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Program di Sandakan berlangsung bermula 19 dan 20 April, manakala di UMS 10 hingga 11 Mei ini. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Saumud berkata program tersebut akan memberi peluang kepada pelajar dan ibu bapa mengenali laluan pendidikan tinggi yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Katanya pelbagai insentif khas turut disediakan untuk keluarga kurang berkemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar turut mengumumkan pelancaran awal rancangan pembangunan Sepanggar. Rancangan tersebut memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal seperti jalan raya, bekalan air, elektrik dan isu perumahan. Kita mahu supaya kesejahteraan warga Sepanggar ini akan dapat dijaga sebaiknya. Sebab kita ada lebih kurang lebih 300,000 penghuni di sini. Jadi kita mahu supaya mereka akan rasa bahagia bila berada di Sepanggar ini. Datuk Mustafa ditemui media dalam Majlis Jalinan Ukhuwah Aidilfitri di Ibu Negeri. Dalam pada itu, Datuk Mustafa berkata masalah bekalan air di UMS akan diselesaikan secepat mungkin dengan kerjasama Jabatan Air. Terdahulu, beliau menyampaikan geran skim keselamatan sosial suri rumah SKSSR Pekeso kepada 200 penerima. Lebih 10,000 pengunjung terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat mengunjungi Rumah Terbuka Aidilfitri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Tujuannya ialah untuk memberi peluang kepada rakan-rakan, bukan saja kaum muslimin, muslimat tetapi rakan-rakan daripada masyarakat yang lain supaya sama-sama dapat merayakan Hari Raya Aidilfitri ini. Kita gunakan majlis seumpama ini untuk mewujudkan silaturahim di antara kita sesama kita untuk memeriahkan lagi bulan Syawal selepas kita berpuasa. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Faridah Tusin. Orang ramai yang ditemui RTM berkongsi perasaan gembira kerana dapat menghadiri majlis anjuran Ketua Menteri Berjiwa Rakyat ini. Ketua Menteri sangat berjiwa rakyat dan banyak membantu dari segi macam-macam lah, dari segi kewangan dan macam-macam. Saya sangat gembira lah sebab kenapa dijemput, biarpun bukan Muslim, saya sangat gembira lah. Sangat-sangat baik, mantap. Seperti mana yang macam mana dia banyak saluran-saluran yang bantuan-bantuan yang dia bagi, Pak. Saya rasa sangat bagus, sangat baik. Lagi pun sangat ramai juga. Dapat tengok TYT, sama dapat melihat Ketua Menteri juga. Dalam kepimpinan dia sangat bagus. Dia bersopan. Eratkan hubungan rakyat
Sabah. Apa-apa bangsa pun ada. Dia sangat ramah sama rakyat Sabah lah, dengan orang tempatan. Ramai orang datang, berbagai bangsa dan agama lah. Bukan saja Muslim, orang Kristian pun ada datang, bermacam-macam bangsa lah yang datang di sini untuk merayakan bersama lah. Dia sifat dia macam mesra sama rakyat, sama dia apa tu? Dia tidak gila bangsa lah, dia pandai jaga semua rakyat sama apa tu? Dia tidak macam jali kedua, dia macam dia pandai apa? Dia pandai apa tu? Jaga semua bangsa lah. Turut berlangsung majlis penyampaian duit raya kepada 30 kanak-kanak dari Home Tuaran dan Tarbiyatul Nisa. 20 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan projek ekonomi rukun tetangga menerusi RT progresif di seluruh negara. Langkah itu bagi memperkukuh peranan komuniti akar umbi sekaligus melonjakkan pendapatan isi rumah dan memperkasa semangat perpaduan nasional. Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Datuk Encik Roslan Cik Daud berkata setakat ini lebih 8,500 KRT aktif di seluruh negara yang menunjukkan impak positif. Ya, RT progresif ini sebenarnya matlamat besar yang ditetapkan oleh kerajaan untuk melihat komuniti rukun tetangga kita ini dapat meningkatkan hasil pendapatan mereka, pendapatan sampingan. Datuk Encik Roslan ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Bantuan Banjir di Beaufort. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Sepitang yang juga pengerusi pengelola Lembaga Koko Malaysia LKM, Datuk Mat Bali Musa mencadangkan kolaborasi antara LKM dan JPNIN. Langkah itu bagi memperluas perusahaan komuniti KRT di negeri ini khususnya di kawasan terkesan banjir seperti Beaufort. Ini juga adalah merupakan penyuntik semangat khususnya kepada KRT-KRT kawasan lain dalam memastikan supaya ada kita ada dana, ada ekonomi sendiri untuk kita supaya KRT akan terus bangkit dan bangun, dan ini adalah sesuatu yang terbaiklah. 13 kemalangan maut dengan 14 kematian direkodkan sepanjang Ops House Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah sepenuh Hari Raya Aidilfitri 2025. Sejumlah 1,015 kes kemalangan turut dicatat sepanjang operasi 16 hari yang berakhir 8 April lalu. Pengarah JPJ Sabah Muhammad Haris Ali berkata perkara itu membimbangkan kerana kemalangan maut terus berlaku selepas pelbagai aktiviti penguatkuasaan dan advokasi dilaksana. 30 kempen keselamatan jalan raya seperti advokasi melalui pameran, ceramah kesedaran, edaran kit keselamatan, program advokasi, program bersama dengan Majlis Keselamatan Jalan Raya Negeri Sabah dan juga pelbagai rakan strategik termasuk pihak media. Dan ini kita akan teruskanlah walaupun telah habis ops ni. Bercakap kepada RTM, Muhammad Haris berkata JPJ Sabah akan terus menggandakan usaha dan pelaksanaan pelbagai program penguatkuasaan dan kesedaran bersama masyarakat. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Syahrir untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih, Jovi.